Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua cerita. Jadi ceritanya tidaklah terlalu panjang dan tidaklah terlalu pendek. Sebab 2 hari yang lepas Abang dah bantai 45 minit. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita semua, dan moga Allah memberikan rahmat dan syurga buat mak ayah kita atas jasa mereka yang dah mendidik kita. Jadi itu sebelum Abang mulakan cerita lah. Sebenarnya Abang ada dapat satu komen. Komen tu berbunyi, kenapa Abang rajin sangat upload video? Sebenarnya Abang ni pernah jadi penonton YouTube dan Abang minat beberapa channel YouTube. Cumanya Abang ada perasaan sakit hati bila channel yang Abang minat tu lambat upload video. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang sebulan baru dia upload. Kita ni sebagai penonton, bila dah minat sesuatu, kalau boleh nak hari-hari tengok kan. Jadi disebabkan tu, hilang pula minat Abang. Rasa macam sakit hati lepas tu. Jadi Abang pernah jadi penonton, jadi Abang tahu perasaannya macam mana tak dapat tengok video sekerap yang mungkin. Dan disebabkan tu, Abang tetapkan pendirian untuk upload sekerap yang mungkin. Ikutkan sebenarnya nak buat hari-hari, tapi tak ada kudrat lagi. Jadi Abang buat selang 1 hari supaya kita semua dapat menikmati semua pengalaman yang orang hantar yang Abang ceritakan semula. Okey, jom kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni dihantar oleh seorang perempuan yang bernama Camelia. Berlaku pada tahun 2017 dekat Kulai. Camelia ni pada waktu tu dia dah kahwin sebenarnya dan ada seorang anak perempuan berumur tu 3 tahun lah lebih kurang. Suami dia adalah warga negara Singapura yang bekerja dekat Singapura. Jadi dengan kata lain, Camelia dengan suami dia ni mengalami perkahwinan jarak jauh, perhubungan jarak jauh, PJJ. Suami dia akan balik jumpa Camelia sebulan sekali. Itu pun kalau tak sibuk. Kalau sibuk dia jadi sebulan lebih sekali. Jadi dia kata tak ada masalah sebabnya dekat Kulai, Camelia tinggal dengan mak dia dan juga adik perempuan dia dan juga anak dia lah. Jadi tak adalah sunyi sangat dia tinggal dekat Kulai ni. Tapi dia kata pada tahun 2017 dia mengalami sesuatu peristiwa yang pelik yang dia tak tahu mana puncanya, dia tak tahu apa salah dia. Tapi peristiwa ni cukup-cukup memberi pengajaran pada dia. Pada satu malam, Camelia mimpi. Waktu tu dia ada dekat satu kawasan yang semuanya putih. Memang tak ada secalit warna pun. Dia pun pakai baju putih, dia berdiri kat tengah-tengah kawasan putih. Tiba-tiba daripada jauh, dia nampak ada seorang lelaki datang ke arah dia, bawa satu bekas warna putih. Lelaki tu semakin dekat menghampiri dia dan berdiri betul-betul depan Camelia. Ini dalam mimpi lah. Berdiri betul-betul depan Camelia. Waktu tu Camelia tak tanya siapa lelaki itu, belum sempat nak tanya sebenarnya. Dia belum sempat nak tanya, tiba-tiba lelaki tu hulurkan bekas putih tu pada Camelia. Dia cakap macam ni, tolong jaga bekas ni selama 7 bulan. Dia kata, jagalah seperti anak awak. Seperti anak awak, awak didik, awak tatang, awak sayangi dia. Jadi waktu tu Camelia tak tahu nak tanya macam mana. Dia terus ambil bekas yang orang tu bagi. Tapi dia tak tanya kenapa 7 bulan. Dia main ambil je. Lepas dia ambil, dia terbangun daripada tidur. Pada waktu tu lebih kurang pukul 2 pagi. Dan bila dia terbangun daripada tidur, perut dia punyalah sakit pada waktu tu. Dia kata dia punya sakit tu lebih teruk daripada senggugut. Maklumlah tak pernah kena senggugut, tu yang salah sebut. Senggugut. Dia kata sakitnya memang lebih teruk daripada senggugut. Dia punya sakit berguling-guling. Tapi pada waktu tu dia cuba panggil mak dia yang ada dekat bilik sebelah. Tekaknya tak keluar suara. Puas dia menjerit-jerit. Nak keluarkan suara panggil mak, tapi tak boleh. Dia cuba panggil adik dia pula. Memang tak boleh juga. Tapi dia punya perut sakit, dia punya tekak sakit dan dia pun cuba turun daripada katil. Tak boleh nak berdiri sebab dia punya kawasan perut dia tu, kawasan rahim dia tu mencengkam gila-gila. Macam seolah-olah dipulas-pulas. Macam sakit sangatlah waktu tu. Jadi apa yang dia buat bila dia turun daripada katil, dia merangkak berguling sampai dekat katil dia sampai dekat pintu, dia buka pintu. Lepas dia buka pintu, dia cuba jerit panggil mak dia, tak keluar suara lagi. Berguling-guling dekat depan pintu tu. Guling punya sakit. Akhirnya dia pengsan. Dia tak sedar, dia pengsan.
Waktu pukul 5.30 pagi, waktu tu azan subuh, 5.45 macam tu. Azan subuh, dia terbangun. Waktu dia terbangun tu, sakit perut dia dah hilang. Dah tak ada sakit perut. Dia ingat tadi dia sakit perut. Tapi dia kata, dia tak sangka sakit perut dia tu sampaikan membuatkan dia merangkak sampai ke pintu. Dia tak sangka yang itu dia buat. Tapi dia kata, dia ingat orang tu bagi bekas, dia sakit perut dan sekarang keadaan dia okey dan dia pun pergilah mandi-mandi pergi kerja macam biasa. Lepas dia pergi kerja macam biasa, tak ada apa-apalah, tak ada apa-apa berlaku. Beberapa bulan daripada peristiwa tu, tiba-tiba dia rasa macam perut dia ada sesuatu. Dia pun rasa loya-loya, rasa macam simptom-simptom orang nak bersalin, orang nak beranak, orang nak mengandung. Jadi ada simptom-simptom macam tu, orang nak mengandung. Jadi dia pun pergilah klinik kesihatan yang berdekatan dengan serumah dia, buatlah check up. Lepas tu doktor bagi satu berita yang sangat menggembirakan, iaitu dia mengandung 2 bulan. Sebabnya sejak daripada dia dapat anak pertama, perempuan, dia teringin sangat nak mengandung dapat anak baru. Kalau boleh anak yang kedua ni biar lelaki. Jadi bila dapat berita macam ni, dia sampaikan kepada mak dia, sampaikan kepada suami dia. Orang yang paling gembira adalah suami dia. Sebab memang dah 3 tahun dia orang berusaha untuk dapatkan anak tambahan. Maksudnya anak baru. Dan ini adalah berita yang sangat menggembirakan sampai suami dia gegas-gegas balik ke Johor, ke Kulai untuk meraihkan yang si Camellia ni mengandung. Jadi gembiralah diorang. Macam biasa, diorang pun buatlah proses-proses untuk buat buku merah jambu, buku pink, buat check up tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, buat senaman, yoga-yoga semua untuk bagikan anak dalam kandungan tu betul-betul dalam keadaan yang baik dan sihat. Cerita sedihnya bermula pada bulan 5. Pada waktu tu, dia pergi cek dekat hospital. Macam biasalah, check up biasa tu. Macam kita check up. Maksudnya macam ibu-ibu yang lain check up. Waktu tu, doktor buat scan. Buat scan kat perut dia, cek. Doktor pelik. Doktor kata perut dia membesar. Kalau pegang dekat perut dia memang boleh rasa ada kehadiran baby. Tapi bila buat scan, dalam rahim dia kosong. Tak ada apa-apa. Waktu tu dah kepelik-pelik lah. Waktu tu macam, kenapa pula kan? Tapi, siapa Camellia cakap, mungkin doktor tu tersilap. Kadang-kadang doktor baru dia kata, tak pandai nak cek, dia kata. Tak pandai nak cek pun yang bukan-bukan. Takkan mungkinlah dekat rahim dia kosong sebab perut dia makin membesar. Lepas tu bila pegang dekat perut dia memang boleh rasalah ada gerak-gerak baby tu, ada kehidupan lah dekat dalam perut dia tu. Jadi dia dengan suami dia pun pergilah ke seorang bidan, berjumpa dengan seorang bidan. Jadi bila jumpa dengan seorang bidan tu pun urut, cek perut. Bidan tu cakap, memang ada baby dekat dalam perut ni. Dan baby tu adalah baby lelaki. Maksudnya dengan kata lain, bukanlah doktor tu salah cek lah. Jadi gembiralah dia orang. Yang tadi dah huru-hara sebab baby katanya tak ada dekat dalam rahim. Tiba-tiba bidan tu cakap ada baby dekat dalam rahim berdasarkan kepada dia punya kepakaran mengurut dan merasa-rasa kehadiran baby dalam perut tu. Confirm dalam perut tu ada baby. Jadi gembiralah Camellia dengan suami dia, seronoklah sangat. Dan dia orang pun teruskanlah buat aktiviti macam biasa. Bulan 7 bulan lengkap kandungan tu, umurnya 7 bulan, tiba-tiba sekali lagi dia pergi ke hospital untuk buat check up sekali lagi. Check up yang pertama kat hospital dia kata silap kan, mungkin sebabkan baby terlalu kecil jadi tak nampak. Untuk check up yang kedua buat kat hospital ni mungkinlah nampak. Tapi punyalah doktor terkejut sebabnya kandungannya, perut Camellia memang besar, tapi dalam perut tu tak ada apa-apa. Scan lah macam nak gila pun memang tak ada baby dalam tu. Jadi doktor klinik kesihatan tu buat surat hantar dekat hospital besar Johor lah, Sultanah Aminah je tu. Jadi untuk buat check up yang selanjutnya, mungkin check up tu lebih detail lagi. Tapi keputusan yang dibuat oleh Hospital Besar Johor Bahru mengatakan Camellia tidak mengandung. Tengok daripada fizikal memang mengandung, memang besar. Memang kalau pegang ada baby menumbuk-numbuk, baby baby bergerak-gerak dalam tu. Tapi bila scan tak ada. Memang sangat sesuatu yang mengejutkan. Jadi dalam keadaan sedih-sedih ni, akhirnya diorang pun terpaksalah menerimalah keadaan ni, yang mengatakan mungkin baby ni tak dapat dikesan oleh teknologi yang ada pada waktu tu. Maksudnya scanner-scanner tu semua tak boleh check baby ni.
Tapi Camellia yakin dalam perut dia memang ada baby. Nak jadikan cerita, pada waktu tu juga si suami ni tak dapat nak menemani Camellia untuk bersama-sama dengan isteri dia menghadapi situasi ni. Suami dia terpaksa balik ke Johor Bahru sebab ada urusan penting iaitu urusan kerja. Pada malam suami dia balik tu, malam tu dia tidur, Camellia tidur, dia mimpi didatangi semula oleh seorang lelaki. Lelaki yang sama yang bagi bekas kat dia pada 7 bulan yang lepas. Lepas tu lelaki tu cakap, nampaknya sudah sampai masanya saya ambil balik barang yang saya beri. Dan saya akan tunjuk apakah barang tu. Jadi dia pun ambil bekas daripada Camellia. Pada dalam mimpi tu Camellia tengah pegang bekas putih. Dan lelaki tu ambil bekas tu daripada Camellia dan dia letak bekas tu dekat atas lantai putih. Dan dia buka bekas tu, keluarlah seorang budak lelaki yang umur lebih kurang 7 tahun lah macam tu. Dan budak lelaki tu peluk Camellia sambil budak lelaki tu cakap yang dia ni adalah anak Camellia tapi berlainan alam. Dia akan datang melawat Camellia bila Camellia dalam keadaan sedih ataupun Camellia datang menyeru dia. Nanti dia akan datang. Jadi pada dalam mimpi tu Camellia berpeluk-peluk lah menangis dengan anak dia. Memang sedih lah, dia kata dia boleh rasa itu adalah anak dia yang dia kandung. Yang dikatakan hilang daripada kandungan tu, itulah anaknya. Rupanya dia mengandungkan sesuatu daripada alam sebelah yang dia sendiri tak boleh nak nampak. Jadi selepas berpeluk-peluk untuk ucapkan selamat tinggal tanda perpisahan, akhirnya Camellia terbangun daripada mimpi pada waktu tu pukul 2 pagi. Waktu tu dia kata memang dia sedar yang dia mimpi tu dia sedar. Dia rasa macam mimpi tu betul-betul berlaku depan mata dia. Dan disebabkan tu dia rasa dia sambung tidur balik. Dia pun tak nak fikirkan sangat. Besok pagi lepas dia bangun, dia menyapu rumah sambil-sambil menyapu, sambil-sambil mop, sambil-sambil buat sarapan pagi. Bila mak dia dengan adik dia tengok Camellia, keadaan Camellia, diorang punyalah terkejut sebab perut Camellia dah tak ada. Maksudnya dah lepeh, dah tak macam orang mengandung 7 bulan. Waktu tu dia tanyalah, Camellia, mak dia tanya, mana perut engkau? Semalam perut kau goncit. Maksudnya mengandung lah kan. Perut kau besar. Kenapa tiba-tiba perut kau hilang? Waktu tu baru Camellia perasan yang perut dia dah tak ada. Perut dia dah lepeh semula. Waktu tu dia terduduk menangis. Dia tak tahu macam nak cakap. Rupanya mimpi yang dia alami pada malam tu adalah mimpi yang benar-benar berlaku. Yang diingat adalah dia nak telefon suami dia. Terus dia telefon suami dia daripada Kulai dan dia ceritakan. Rupanya suami dia pun sedih. Tak sangka betul-betul kandungan tu hilang daripada perut dia. Dan cerita ni adalah sesuatu yang iktibar daripada cerita ni adalah terlalu banyak rahsia yang Allah Ta'ala belum dedahkan dekat alam ni kan, yang tak dapat kita nak jelaskan dari segi saintifik. Abang pun anggap benda ni macam sesuatu yang luar biasa. Cerita yang kedua ni dihantarkan oleh seorang kakak. Nama kakak ni Kakak Kamala. Kakak ni India lah kan, nama Kamala, India. Berlaku pada tahun 2002. Pada waktu tu kakak tu berumur 32 tahun. Tapi dalam cerita ni abang gunakan nama Kamala. Abang buang kakak tu. Kamala je abang, senang nak cerita. Jadi ceritanya pada waktu tu 2002 tu Kamala dapat kerja dekat Port Dickson, dekat kilang dekat Port Dickson, sebagai seorang eksekutif dekat kilang tu. Jadi seronok lah. Waktu tu Kamala kata dia seronok sebabnya dia dah terbayang tau nak duduk rumah seorang-seorang sebagai eksekutif, sebagai career woman, duduk rumah besar seorang-seorang menikmati kopi di waktu pagi, waktu tengok TV, layan TV sambil-sambil menghiburkan hati seorang-seorang. Dia dah terbayang waktu dia dapat surat tawaran kerja dekat Port Dickson tu, dekat kilang tu sebagai eksekutif. Jadi seronok punya pasal dia pun bawa mak ayah dia dengan adik dia pergilah ke Port Dickson dengan tujuan nak cari rumah kosong. Sebabnya kemasukan tu segera. Lupa abang nak cerita. Dia duduk dekat PD tu tak lama, 6 bulan je. Dan selepas tu dia akan dipindahkan ke headquarters yang terletak di Port Klang. Jadi dia kata 6 bulan pun 6 bulan lah. Dia nak cari rumah kosong, rumah yang besar. Dia nak menikmati hidup sebagai seorang career woman, seorang wanita berkerjaya. Cari, jumpalah satu taman perumahan yang jaraknya tak jauh sangat daripada kilang tu. Boleh kata kalau naik kereta 3-4 jam, 3-4 minit aja bergerak daripada rumah tu. Tak jauh sangat. Carilah dalam taman tu, jumpalah satu rumah. Corner lot lagi. Rumah teres 2 tingkat.
Jadi dia kata dia seronok lah. Nak pula dekat depan rumah tu dia gantung nombor telefon. Jadi teruslah ada telefon tuan rumah ataupun orang yang pegang kunci tu. Borak punya borak, orang tu pun datang, buka rumah, dia ajaklah masuk, merai-raya orang dalam rumah. Punyalah Kamala terkejut sebabnya walaupun rumah tu adalah rumah teres 2 tingkat dan terletak di kawasan rumah tepi, tapi keadaan rumah tu betul-betul bersih. Dalamnya setitik abuk pun tak ada. Dekat luar patutnya dipenuhi dengan lalang-lalang, tak ada. Memang ditrim cantik, pokok rumput pakai rumput lembu punya, rumput yang cantik warna hijau tu. Jadi dia, bila dia tengok macam tu, Kamala kata dia terus grab rumah tu. Dia kata memang inilah rumah idaman dia, walaupun nak tinggal 6 bulan je, tapi dia kata seronok dapat tinggal dalam rumah ni. Jadi orang tu pula tak jelaskan ke, tak apa ke, tak beritahu rumah ni pelik ke. Jadi dia terus bagi kunci lepas Kamala bagi duit pendahuluan. Jadi petang tu juga Kamala bawa mak ayah dia dengan adik dia pergi shopping. Beli TV, beli mesin basuh, beli streka, beli bilik tidur punya set. Memang dia dah teringin sangat nak duduk rumah seorang-seorang sebagai career woman kan kata tadi. Seronok sangat. Habis satu barang dalam rumah tu semuanya dilengkapkan. Menjadikan rumah tu betul-betul lengkap. Jadi bila dah siap macam tu, mak ayah dia pun balik lah. Sebab dia datang 2 kereta kan. Mak ayah dia pun balik. Wah, dia pun menikmati rumah tu. Rumah tu ada 3 bilik dia kata. 1 bilik dekat bawah, 3 bilik dekat atas. Yang 1 bilik dekat bawah tu dia buat bilik gosok baju. Bilik dekat atas ada 3. Dia guna bilik master bedroom je. 2 lagi bilik memang dia biarkan kosong. Sebab dia kata dia pun nak tinggal tak lama, 3 bulan. Tapi tetap juga nak menikmati career woman tu, seronok-seronok duduk rumah seorang-seorang tu kan. Okey, dia tak sangka keputusan dia beli rumah tu salah. Keputusan dia sewa rumah tu adalah satu keputusan yang salah. Pada hari pertama dia duduk, waktu tu besoknya nak pergi kerja, dia letak streka dan streka board tempat papan gosok baju tu, dia letak dekat bilik bawah kan. Dia memang pasti semua bilik dia memang dia tutup pintu untuk bagi cantik, bagi rasa macam nak duduk rumah seorang-seorang kan rasa cantik, kemas saja. Jadi pada pukul 8 lebih kurang macam tu, dia bawa uniform dia pergi turun ke bilik bawah. Turun ke bilik bawah nak gosok baju dekat bilik bawah. Punyalah dia terkejut. Dia cuba buka pintu tapi tak boleh. Tombol pintu dah berpusing, tapi bila dia tolak, pintu tu tak nak terbuka walaupun 1 inci. Dia teringat dekat dalam bilik tu ada penyapu, ada penyodok. Jadi dia fikir mungkin penyapu tu terhalang dekat pintu tu yang menyebabkan pintu tu tak boleh nak buka. Waktu tu dia dah puas terajang, dia tolak, tak boleh juga. Dia kata tak payahlah, gosok baju besok pagi lah, dia kata sebelum pergi kerja. Tapi waktu dia berjalan menjauhi bilik tu dan pintu bilik tu terbuka sendiri. Waktu tu dia kata meremang juga. Tapi sentiasa positif. Dia kata mungkin rumah ni ada sesuatu entiti lain, benda yang kita tak nampak. Tapi dia tak nak tunjukkan takut sangat. Sebab dia kata dalam kepercayaan dia, maksudnya dalam kepercayaan diri dia lah. Kalau kita tunjukkan kita ni terlalu takut, benda tu lagi nak dengki kita. Jadi dia pun pergi mendekati bilik tu, dia buka bilik tu. Yang dia paling terkejut adalah kedudukan penyapu adalah di tempat mula-mula dia letak. Dengan kata lain, siapa yang tolak pintu tu yang menyebabkan pintu tu tak boleh terbuka. Tapi dia tak nak fikir panjang sangat, dia pun onkan streka, dia pun streka lah baju sambil-sambil nyanyi. Lepas streka baju, dia tutup pintu, dia tutup lampu, dia terus naik atas. Sejak daripada tu, dia dah mula rasa tak sedap. Dalam rumah tu, dia rasa macam seolah-olah diperhatikan. Untuk malam-malam seterusnya, setiap kali Kamala tengok TV, dia mesti dengar ada bunyi guli yang dicempakkan daripada tingkat 2 ke tingkat 1. Tapi bila dia tengok guli tu tak ada. Tapi bunyi ni memang memecah kesunyian. Nak pula jiran dia memang selalu tak ada. Sebab bini jiran dia kerja sebagai nurse ke doktor kat hospital lah. Jadi dengan kata lain tinggal suami dengan anak-anak je kat rumah. Dia fikir mungkinlah anak-anak orang sebelah ni main guli. Tapi takkanlah anak-anak sebelah main guli, dengar bunyi berdentuman guli tu, sampai ke rumah dia komen jelas macam kat sebelah telinga je guli tu jatuh. Itu terjadi setiap kali dia tengok TV dekat tingkat bawah.
Tapi dia kata dia kuatkan semangat. Dia buat-buat bodoh je. Tapi setiap malam dia akan mengalami satu peristiwa yang dia susah nak jelaskan. Tepat pukul 12 malam, kalau dia tidur pukul 10, tepat pukul 12 malam dia akan terbangun sebab ibu jari kaki dia sakit. Sakit macam digigit. Tapi bila dia tengok ibu jari kaki dia, tak ada apa-apa pun, okey je, tak ada masalah pun. Tapi dia kata sakit gila. Sampaikan dia terpaksa tanya dengan mak dia, macam mana nak buat ni? Mak dia bagi cadangan, pakai stokin. Patutnya, Kak Kamala ni, dia jangan tanya mak dia. Tanya dengan makcik-makcik Melayu. Jadi kalau orang Melayu cakap, itu kau punya ibu jari tu kena gigit dengan kalau makcik-makcik Melayu lah, abang pun boleh bagi nasihat yang sama. Tapi bila dia tanya mak dia cakap mungkin ada saraf yang tak kena ke. Mak dia sentiasa positif. Jadi mak dia kata pakai stokin. Tapi tindakan pakai stokin tu tak jalan. Tetap juga tiap-tiap malam sakit. Sakit macam digigit. Dan pula, ditambah pula, dia waktu tidur, kadang-kadang dia terdengar macam ada orang mandi dekat bilik air. Mula-mula dia ingat kakak sebelah yang kerja kat hospital tu balik tengah malam. Biasalah on call kan kalau doktor-doktor ni. Jadi dia ingat kakak tu mandi sampai terdengar dalam bilik air dia, dalam bilik dia. Tapi bila dia check dekat dalam bilik air dia basah seperti ada orang yang guna. Dengan kata lain, benda tu memang saja nak dengki dia pergi mandi tengah-tengah malam. Kejadian mandi dekat dalam bilik air tu berlaku bukan dekat bilik air bawah, bukan bilik air belakang, tapi bilik air dekat dalam bilik air dia. Yang menjadi misterinya, dia tak pernah guna bilik air yang ada dekat dalam master bedroom. Walaupun bilik dia bilik air tu ada dalam bilik dia kan, tapi dia tak pernah guna. Sebabnya, setiap kali dia tukar mentol lampu dekat bilik air di master bedroom, dan setiap kali tu juga lampu tu akan meletup. Kadang-kadang baru guna sehari dah meletup. Kadang-kadang tak sempat guna sehari pun dah meletup. Jadi disebabkan tu bilik air tu sentiasa bergelap, menyebabkan dia seram. Dan bila menyebabkan dia seram, dia tak gunalah bilik air tu. Itulah benda tu guna tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dengar orang mandi, tiap-tiap malam kena gigit, ibu jarinya kena gigit. Seperti kena gigit. Sakitnya tak boleh nak cakap. Nak jadi cerita, satu malam, Kamala mimpi. Mimpi tiba-tiba dia nampak ada satu benda besar warna hitam naik tangga dan nak masuk bilik dia. Dalam mimpi tu dia berlari ke pintu bilik dan dia halang benda tu daripada masuk bilik dia. Benda tu tak berbunyi tapi benda tu cuba nak masuk tapi dihalang oleh Kamala. Sebenarnya waktu tu Kamala nak cakap jangan masuk dalam bilik aku. Tapi dia tak tahu makhluk tu cakap bahasa apa. Nak cakap bahasa Inggeris ke bahasa Cina, ke bahasa Inggeris, ke bahasa Melayu, ataupun bahasa Tamil. Dia pun tak tahu nak cakap apa. Dan dalam mimpi tu, dia cakap bahasa Inggeris akhirnya. Dalam banyak bahasa, dia pilih bahasa Inggeris. Dia cakap, get out! Keluar daripada sini. Bahasa Inggeris lah. Keluar daripada sini. Get out, get out! Jadi, bila dengar macam tu, lembaga tu yang cuba masuk dekat dalam bilik tu, dengar Kamala menjerit-jerit, get out, get out, get out. Dia pun keluar, menjauhi bilik tu, turun tangga, hilang tak ke mana. Dan waktu tu Kamala terbangun daripada tidur dan dia rasa benda tu bukanlah benda yang ada dalam mimpi. Sebenarnya dia yakin makhluk tu betul-betul datang nak cuba masuk bilik dia. Dan sejak daripada tu juga, selain daripada dia kena gigit dekat ibu jari yang sakit dan dengar orang mandi dekat bilik air, dan dia dengar juga setiap malam ada tapak kaki besar naik tangga sampaikan tangga rumah dia bergegar-gegar. Dia tak nampak apa yang naik tapi dia tahu benda yang naik tu yang menggunakan tangga adalah sesuatu makhluk lain. Dah tak tahan dengan macam-macam ujian dia kena dekat rumah tu. Tapi Kamala tetap juga kukuh dia punya hati. Tetap juga tinggal dekat rumah tu. Sebabnya dia fikir tinggal lagi 3 bulan lagi dia nak habis duduk dekat Port Dickson. Lepas ni dia pindah dekat Port Klang. Malas nak cari rumah lain. Tapi dia kata disebabkan dah tak terlalu tahan sangat, akhirnya dia mintalah nasihat daripada kawan-kawan seagama lah. Bukanlah kawan-kawan, lebih kurang makcik-makcik lah. Jadi makcik-makcik dia bagi pandangan apa kata pasang kaset mentera. Mentera maksudnya doa-doa dalam agama Hindu. Jadi pasang dekat rumah tu. Moga-moga dapat menghalau makhluk tu keluar daripada rumah. Dia haraplah. Sebab dia kata setiap malam tidur memang dah tak
Tak boleh nak tidur. Setiap malam tidurnya terganggu. Penat dia kata bila tidur terganggu ni. Jadi dia pun belilah kaset mantra daripada kedai. Malam tu dia, waktu 2002 kan, jadi radio, masih lagi ada radio kaset. Jadi dia pasang kaset tu kat situ dan dia buat setting, player tu akan main, bila dah habis main balik, bila dah habis main balik. Maksudnya radio tu tak akan berhenti berputar sampai esok pagi. Jadi dia pasanglah malam tu, dia bergemalah satu rumah tu dengan mentera-mentera agama Hindu. Jadi dia fikir malam tu dia boleh tidur dengan tenang. Memang betul-betul malam tu dia tenang tidur. Tapi bila besok pagi dia cek dekat radio tu, rupanya radio tu, kaset tu tak dapat dihabis mainkan sampai habis. Dah keronyok dalam tu. Dia punya, kalau siapa tahu tape kaset tu kan, dia ada line tali warna hitam tu, habis keronyok dah dalam tu. Dengan kata lain, memang dah tak boleh gunalah kaset tu lagi. Mungkin ada sesuatu makhluk alam sebelah yang keronyok agaknya lah, sebab Kamala pasang mentera-mentera tadi kan. Jadi dia dah stres dah. Kamala kata, alamak, dah tak tahu macam mana nak buat. Dan dia ceritakan benda ni pada keluarganya. Mujurlah dekat Port Dickson tu ada anak sepupu dia lah duduk dekat situ. Sepupu dia duduk kat situ. Dan sepupu dia ada anak perempuan. Jadi minta tolong sepupu dia supaya anak perempuan tu duduklah dengan dia. Tapi pada masa yang sama juga, budak perempuan tu jenis hijab terbuka. Yang anak sepupu dia tadi kan, jenis hijab terbuka. Jadi bila budak perempuan tu tidur dengan Kamala pada malam pertama, dia mimpi apa yang Kamala mimpi, iaitu kedatangan satu benda yang besar yang cuba masuk bilik. Pada waktu tu, budak tu cakap dia cuba halang benda tu daripada masuk dan benda tu tak nak masuk. Dan dia marah benda tu supaya jangan masuk dan akhirnya benda tu tak masuk. Dan besok pagi dia cerita benda tu pada Kamala. Kamala memang tak terkejut pun sebab dia kata budak tu memang ada kelebihan. Dia boleh nampak alam sebelah dan dia boleh nampak benda-benda yang tak sepatutnya. Dia kata budak tu cakap sekali lagi, memang rumah tu adalah tempat tinggal makhluk tu. Dan Kamala tu datang seolah-olah macam mengganggu ketenteraman dia. Jadi siapa ganggu siapa? Siapa yang kacau siapa? Jadi dengan kata lain, ceritanya macam Kamala tu mengganggu makhluk tu tinggal dekat situ lah. Ceritanya macam tu. Itu yang membuatkan makhluk tu marah. Itu mengikut cerita anak buah Kamala ni lah yang duduk dengan dia pada waktu tu. Dan disebabkan gangguan tak berhenti, walaupun dah ajak anak buah tinggal sama, pun sama juga gangguan ni dah teruk rumah Kak PD tu. Akhirnya Kamala pun carilah rumah baru. Bila cari rumah baru, dia pun pindah. Dan pindah aman lah dia. 3 bulan je lepas tu, dia pergi ke Port Klang. Tapi sejak daripada tu, bila dia ada peluang pergi ke Port Dickson, dia akan pergi ke rumah tu. Mesti ramai nak tahu kenapa jadi kat rumah tu kan? Sebenarnya rumah tu sekarang dah ada orang, dah ada keluarga yang tinggal dekat rumah tu. Dan keluarga tu ramai. Bukan seorang-seorang yang macam Kamala alami, dia seorang-seorang kan. Tapi yang duduk rumah tu sekarang ramai. Rumah teres 2 tingkat kat kawasan tepi, dekat dengan kawasan kilang. Walaupun tak diberitahu secara tepat nama tamannya, tapi bolehlah kalau siapa-siapa orang Port Dickson boleh cari. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga terhiburlah. Jadikan hiburan, jadikan pengajaran untuk kita semua. Dan terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. InsyaAllah nanti abang akan usahakan lagi supaya kedua-dua ni dapat dinikmati oleh ramai lagi. Tambahkan produk lagi, tambahkan bilangan lagi kan. Terima kasih sangat-sangat yang mendengarkan cerita abang kali ini. Dan hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.